Mungkin ramai di antara adik-adik yang kini sedang mengambil sijil pelajaran Malaysia berminat untuk menyambung pengajian mereka ke negara matahari terbit iaitu Jepun. Pembelajaran di negara matahari terbit inisiatifnya dimulakan pada tahun 1982 di mana kerajaan telah memulakan dasar pandang ke timur, di mana kita nak lihat etika dan gaya kerja ketimuran seperti orang Korea Selatan dan orang Jepun dan mencontohi mempraktikkan perbuatan-perbuatan mereka dalam kehidupan seharian. Dan bermula daripada saat dan detik itu, kerajaan mula menghantar pelajar-pelajar tajaan kerajaan ke negara Jepun dalam pelbagai bidang seperti sains sosial, kejuruteraan, ada sesetengah perubatan dan sebagainya. Jadi, hari ini saya nak kongsikan platform untuk pelajar-pelajar lepasan SPM untuk belajar di negara matahari terbit. Jadi, yang pertama adalah melalui beasiswa. Apabila kita habis SPM, peneraju-peneraju beasiswa sebagai contoh JPA, Khazanah ataupun Petronas masing-masing akan keluarkan pengumuman dan mereka akan buat tawaran beasiswa kepada pelajar-pelajar yang berkelayakan. Mereka akan letak standard lah, kena ada sekian A, dapatkan keputusan sekian untuk subjek sekian supaya melayakkan mereka pergi ke fasa yang seterusnya iaitu temuduga. Dan apabila selesai temuduga, di Malaysia ada beberapa pusat persediaan untuk pergi ke Jepun. Macam saya secara peribadi adalah seorang alumni pusat bahasa Tekio di Mid Valley mengambil jurusan social science ataupun sains sosial. Dan apabila seseorang itu menjadi seorang pelajar tajaan, dia tertakluklah kepada undang-undang dan polisi yang telah ditetapkan oleh pihak penaja. Jadi saya nak cerita tentang pusat persediaan yang saya pelajari sebelum ni. Untuk ke Jepun, persediaannya mengambil masa 20 bulan ataupun 1 tahun 8 bulan kalau kita kira dari sudut tahunnya lah. Dan sepanjang tempoh persediaan tersebut, kita akan belajar dari pagi ke petang setiap hari untuk kita fahami dan selami bahasa dan budaya masyarakat Jepun. Dan dalam masa yang sama, sebagai contoh, saya sebagai seorang pelajar sains sosial akan mempelajari subjek geografi, sejarah, ekonomi, pelbagai subjek sains sosial lain dalam bahasa Jepun, juga matematik dalam bahasa Jepun. Jadi tempoh proses ini akan mengambil masa 1 tahun dan 8 bulan dan akan ada beberapa jenis peperiksaan yang seseorang ingin sambung belajar ke Jepun perlu hadapi. Yang pertama adalah EJU ataupun Examination for Japanese University Admission. Jadi peperiksaan untuk kemasukan Universiti Jepun ni penting supaya mereka boleh menilai kemampuan kita untuk masuk ke dalam Universiti Jepun. Dan yang kedua adalah Shuryo-shiken ataupun final exam, di mana sepanjang berada di pusat persediaan kita ada beberapa exam semester ataupun peperiksaan semester, dan pada akhirnya kelak kita akan ada final exam. Dan final exam ini akan ditentukan benchmarknya oleh penaja dan juga kerajaan Jepun supaya dapat menilai seseorang pelajar itu layak ataupun tidak untuk dihantar ke bumi matahari terbit. Jadi ini adalah sedikit sebanyak bagaimana platform seseorang ingin menyambung pengajian ke negara matahari terbit, dan diharapkan semoga ianya bermanfaat. Arigatou gozaimashita.